Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Rejab 9 Februari bersama saya Adi Akmal Syahrul dan berikut tajuk utama malam ini. Operasi mencari nelayan dipercayai lemas di perairan Kuala Sanglang dipergiat. Juga kemunculan ajaran sesat, pihak berkuasa agama Perak minta umat Islam berwaspada. Operasi mencari dan menyelamat SAR ke atas seorang nelayan yang dikhawatiri lemas di perairan Kuala Sanglang diperhebat hari ini. Muhammad Ayub Jalaluddin, 39 tahun, dipercayai terjatuh ke dalam laut sekitar jam 5.30 pagi semalam selepas bot yang dinaiki dipercayai dipukul ombak kuat pada kedudukan 6.7 batu nautika di perairan Kuala Kedah. Dalam kejadian itu, Muhammad Ayub bersama tekong bot dan seorang rakannya baru selesai menangkap siput di perairan Kuala Sanglang mangsa disedari terjatuh ke dalam laut oleh tekong bot ketika dalam pelayaran pulang ke Kuala Sala, Rian. Tapi insyaAllah mungkin hari ini dengan bantuan yang banyak aset pada hari ini, kemungkinan besar kita mungkin boleh dapat petunjuk lah. Tapi tengok juga pada keadaan laut. Kalau kita tengok keadaan angin hari ini, insyaAllah kita boleh mungkin kita dapat sedikit petunjuk lah pada hari ini. Sementara itu, isteri Muhammad Ayub, Siti Khalijah Muhammad Rosli, 40 tahun, berkata suaminya berubah menjadi periang dan banyak bercakap tidak seperti sebelumnya. Muhammad Ayub juga katanya ada berpesan supaya menjaga 4 anak mereka, Adam Hakimi 16 tahun, Nur Balkis 12 tahun, Muhammad Syahrul Aiman 10 tahun dan Muhammad Ryan Naufal 7 tahun dengan baik kerana dia tidak akan pulang lagi. Dia cakap, dia tanya abang handsome tak? Dia kata abang gunting rambut, dia kata handsome. Lepas tu dia kata ambil handset tegak gambar dia sekepi, dia tu buat kenangan. Saya kata kat dia, lama ni tak pernah pun minta gambar apa. Dia tahu buat kenangan, dia tahu mana tahu esok abang mati. Tu dia pesan kat saya. Cakap bila? Anak keduanya Nur Balkis pula berkongsi bapanya selalu berpesan supaya menjaga adik-adik dengan baik dan belajar rajin-rajin supaya dapat menyara ibunya. Kalau abang mati, esok jaga mama sampai jaga adik-adik semua. Jaga makan, minum mama, adik. Kalau mama sakit pun jaga mama sampai ni. Itu je lah pesan dia. Macam belajar aja ke apa? Belajar aja. Apa kata je? Apa kata je? Apa kata kalau kakak dapat berapa A pun abang terima dalam periksa UPSR ke, SPM ke semua. Operasi SARS yang tadi diperhebat membabitkan keluasan 105.4 batu nautika persegi yang dibahagikan kepada 4 sektor dari lokasi Muhammad Ayub dilapor terjatuh. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kematian seorang bayi lelaki dengan kesan kecederaan di dada. Perintah tahanan reman sehingga Selasa itu dikeluarkan Magistrate Tengku Eliana Kamaruzaman di Hospital Kemaman. Berikutan remaja terbabit masih lagi dirawat di situ. Pagi semalam, seorang bayi lelaki yang baru saja dilahirkan ditemui meninggal dunia dengan kesan kecederaan di dada, dipercayai akibat ditikam dengan objek tajam di sebuah rumah di Felkra Seri Bandi, Kemaman. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, bayi tersebut dilahirkan oleh seorang remaja berusia 15 tahun di rumahnya. Remaja tersebut dipercayai melahirkan bayi itu dengan bantuan seorang rakan sebelum rakannya memaklumkan kelahiran bayi tersebut kepada klinik berdekatan dengan meninggalkan remaja itu bersama bayinya. Apabila petugas klinik sampai ke rumah remaja tersebut, bayi itu dilihat mengalami pendarahan akibat kecederaan di dada. Ketika itu juga ibu remaja tersebut keluar bekerja di Bandar Cukai. Remaja berkenaan sudah tidak bersekolah dan dikatakan hanya tinggal bersama ibunya selepas bapanya meninggal dunia.
Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, polis sedang memburu seorang lelaki dipercayai terlibat dengan kes memperkosa remaja perempuan itu sebelum insiden bunuh bayi lelaki yang baru dilahirkan pagi semalam. Suspek dipercayai berusia lingkungan 20-an yang merupakan teman lelaki kepada remaja perempuan itu yang juga ibu kepada bayi yang dibunuh itu. Kedua-duanya dikatakan saling mengenali sejak setahun lalu. Umat Islam di Perak khususnya di daerah Mualim dinasihatkan agar berhati-hati dengan satu kumpulan dipercayai ajaran sesat yang dipercayai mula membina perkampungan seluas 80.93 hektar di situ. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Jaib, Datuk Muhammad Yusof Husin berkata, kumpulan itu yang sebelum ini berkampung di Ulu Rening, Batangkali, Selangor telah lari ke Perak dan berselindung dengan nama lain bagi mengaburi mata masyarakat. Menurut Datuk Muhammad Yusof, beliau bimbang dengan ancaman baharu itu selepas beberapa ancaman lain sebelum ini termasuk ritual tolak banjir dan dakwaan kemunculan Imam Mahdi di negeri itu. Justru beliau meminta semua pihak termasuk masjid agar menyemak terlebih dahulu sebelum menjemput mana-mana pihak untuk berceramah. Saya mintalah kepada semua masyarakat Islam di Perak ni cek dulu kelompok-kelompok seumpama ini yang nak menyebarluaskan ajaran yang tidak begitu menyenangkan, boleh menyesatkan, terutamanya dikaitkan selalu dengan Imam Mahdi. Dalam keadaan kita menghadapi kait Imam Mahdi, jadi takut sebenarnya boleh menyebabkan kita terseleweng. Tambah beliau, hasil siasatan Jaib mendapati Perak berada dalam tangga keempat negeri yang kuat dengan amalan ajaran sesat ketika ini. Katanya hal ini amat membimbangkan, ditambah lagi dengan kemudahan internet serta sosial media yang membolehkan sebarang dakwah disampaikan secara dalam talian. Datuk Muhammad Yusof berkata, bagi mengelakkan perkara tersebut, orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan pengesahan daripada Jaib. Tegas beliau, sesiapa sahaja ingin berceramah di Perak perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama Daerah atau Negeri dan permohonan perlu dibuat 14 hari sebelum majlis berlangsung. Datuk Muhammad Yusof berkata demikian kepada media selepas majlis taklimat dan penyerahan set komputer kepada wakil-wakil masjid di Masjid Sultan Idris Shah II di Ipoh hari ini. Bersedia malah akan akur dengan ketetapan baharu prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti umrah bermula 14 Februari ini. Demikian reaksi syarikat pengendali umrah yang berpandangan kesemua SOP baharu yang telah ditetapkan merupakan usaha kerajaan untuk memudahkan urusan ibadah jemaah. Pengarah Urusan Terlajak Travel Insinyur Khairi Rahim berkata, segala ketetapan terbaru itu secara tidak langsung membolehkan kesemua agensi pengendali umrah yang terkesan pandemik COVID-19 terus beroperasi berbanding sewaktu penangguhannya awal Januari lalu. Jadi bila kita dengar kata kerajaan dah buka untuk umrah, jadi semua penempahan tiket-tiket penerbangan, hotel semua kita dah buat preparation lah. Sama juga dengan visa-visa kita semua. Dan sekarang ni kita ikut SOP yang terkini lah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jelasnya lagi, agensinya juga telah bersedia dan tidak akan terbeban dengan 4 SOP khusus, iaitu pemantauan terhadap kepatuhan jemaah umrah semasa di Tanah Suci, perjalanan balik ke tanah air dan semasa di pintu masuk antarabangsa Malaysia. Pengambilan dos penggalak, insurans perjalanan dan akhir sekali kuarantin wajib di tempat kediaman tanpa memohon kelulusan Home Quarantine Application HQA. Dalam pada itu, Insinyur Khairi turut mengingatkan orang ramai untuk memahami dan akur bahawa ketetapan baharu mewajibkan pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19 ke atas jemaah umrah Malaysia adalah berdasarkan kehendak Kerajaan Arab Saudi dan bukannya Kerajaan Malaysia. Untuk jemaah kita dan untuk rakyat Malaysia, sebenarnya banyak request yang dibuat ni adalah daripada kerajaan Saudi sendirilah, nak memudahkan kita untuk melakukan ibadah umrah. Kita mengucapkan terima kasih lah dan kepada pihak kerajaan kerana dapat membuka kembali sempadan ni.
Dan kita berharap agar jemaah-jemaah kita jangan rasa takut atau rasa gusarlah nak ke umrah. Sementara itu, dengan pembukaan semula perjalanan umrah beserta perubahan SOP ketat, beliau mengakui berlaku peningkatan kos sehingga 20%, membabitkan insurans, saringan COVID-19 di Arab Saudi dan Malaysia, visa dan sebagainya. Bagaimanapun, jemaah maklum dengan peningkatan itu berikutan situasi semasa ekonomi dan senario pandemik COVID-19 selain kerinduan melaksanakan ibadah itu. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dato' Idris Ahmad menjelaskan SOP baharu yang mewajibkan pengambilan dos penggalak ke atas jemaah umrah adalah berdasarkan kehendak Kerajaan Arab Saudi. Sehubungan itu adalah wajar untuk kerajaan dan jemaah dari Malaysia patuh dengan ketetapan tersebut. SOP berkenaan dengan nak menetapkan syarat-syarat sebagainya ialah di pihak Kerajaan Saudi. Kerana Saudi sekarang ni dia perlukan kepada cucuk dos kan. Itu yang perlu tu ya. Kita ikut apa yang dia nak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Usrah Anak Muda Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Selepas ini, eksklusif bersama Hanisa Hasanuddin berkongsi di sebalik tabir laporan rumah bangsa macam hotel. Bertemu kembali. Ahad lepas, Berita Al-Hijrah ada berkongsi tentang rumah bangsa kos rendah Pandan Utama Kuala Lumpur yang sebahagian ruangnya diubah suai seakan hotel dan ia tular di media sosial Facebook, TikTok dan Instagram dengan jumlah keseluruhan tontonan hampir 1 juta. Jadi malam ni kami bawakan wartawan yang membuat laporan mengenai rumah bangsa itu di studio iaitu Hanisa Hasanuddin untuk berkongsi apa cerita di sebalik keunikan rumah flat 12 tingkat itu. Baik, bersama saya. Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam Hadi. Terima kasih tahniah atas laporan yang viral sehingga mencecah hampir 1 juta itu. Baik, kita nak Hani kongsikan bersama penonton bagaimana tercetusnya idea nak meninjau rumah bangsa itu dan apa impresi Hani ketika tiba di rumah bangsa Kelang. Okey, baik, terima kasih Hadi. Pada mulanya saya sebenarnya tidak menyangka pun bahawa liputan saya itu akan mendapat hampir 1 juta tontonan. Saya rasa itu sangat-sangat besarlah. Dan pada awalnya saya mendapat liputan tersebut daripada produser saya lah, iaitu Puan Seri Eva, untuk meninjau selepas keadaan flat tersebut viral di TikTok baru-baru ini. Dan selepas itu keesokannya saya bersama juru kamera lah, Encik Safian, saya mengambil inisiatif untuk orang kata melakukan tinjauan tanpa memberitahu pihak flat tersebut, ataupun kata pasarnya kita boleh kata terjah lah. Terjah kepada ke flat tersebut. Dan apabila sampai, sebenarnya saya kagum di mana persepsi saya sendiri apabila melihat keadaan flat itu berubah. Sebab sampai saja ke sana, saya boleh katakan tak ada sampah, padangnya bersih, rumah sampahnya bersih. Kalau mungkin setengah flat biasa, kalau kita masuk dah ada pampers baby dekat situ apa semua, dan saya rasa benda-benda tu sangat, saya rasa kagum lah untuk sebagai flat untuk cantik macam tu. Dan saya terus meninjau ke setiap tingkat dan memang betul apa yang seperti yang diviralkan di TikTok tu memang betul cantik dengan hiasan yang tersendiri. Maksudnya tiada sebarang tak inform, tak diberitahu, tak. Memang terjah. Ya betul, saya terjah untuk tengok sendiri betul ke ataupun hanya konten semata-mata lah. Ya, betul. Jadi kalau lihat bukan mudah kita nak seseorang tu, satu komuniti tu nak mengubah rumah flat menjadi seakan-akan sebuah hotel. Dan jadi berdasarkan pertemuan Hani dengan penduduk di sana, mungkin Hani boleh kongsikan bagaimana mereka boleh menjayakan perkara ini? So selepas saya interview lah beberapa penduduk di sana, pada mulanya mereka hanya mahu melakukan di kawasan sekitar tingkat 7 untuk mencantikkan. Dan selepas itu apabila mungkin membuka mata sesetengah penduduk di sana, mereka meneruskan ke projek untuk lobby flat. Dan selepas itu rasanya mungkin mendapat perhatian daripada agensi-agensi kerajaan negeri dan mereka mencantikkan di setiap-setiap tingkat itulah. Dan yang saya bangga sendiri adalah apabila bertanya adakah kos ini daripada mungkin dana daripada kerajaan ataupun bagaimana, tetapi sebenarnya mereka menggunakan dana untuk setiap penduduk di setiap tingkat. Maksudnya jika tingkat pertama, tingkat 1 ada bajet yang lebih, mungkin hiasannya mungkin cantik sedikitlah. Dan saya rasa itu adalah satu orang kata ukhuwah ataupun kemasyarakatan yang
susah kita nak cari sekarang ni, tapi penduduk flat ni boleh buktikan yang sekarang ini pun masih orang kata masih boleh bermasyarakat, berukhuwah macam penduduk kampung, tetapi ini adalah keadaan yang di bandar. Saya rasa benda itu sangat saya kagumlah sebagai bila meninjau di kawasan tersebutlah. Ya, kerjasama penduduk di situ. Macam mana cara mereka dapat mengumpul dana, dapat bersama-sama dekorasi di kawasan itu? Pandangan ini macam mana? Berdasarkan maklumat jugalah daripada penduduk di sana, ketika proses tu mereka melakukan sekitar PKP Mac 2020 di mana sebenarnya bukan penduduk warga negara sahaja ya, yang mereka juga memaklumkan bahawa proses ubah suai dan sebagainya itu turut dibantu oleh warga negara Indonesia yang mempunyai kepakaran mungkin daripada segi cat dan sebagainya. Dan kalau anda boleh lihat daripada visual yang dipaparkan ni, ada pondok, ada satu pondok di pintu masuknya, itu adalah 100% buatan oleh warga Indonesia tersebut, yang daripada segi pemasangan tas, daripada pemasangan bumbung dan sebagainya. Dan ketika proses itu berlaku, sebenarnya jadi dah macam kenduri dah. Ada orang cakap ada orang bagi makanan, ada orang bagi air, daripada tak kenal orang-orang jiran-jiran tingkat-tingkat lain, daripada selepas dah ada proses tu semua dah kenal, dah jadi macam satu family lah orang kata. Ya, itu dia. Dan kalau tadi bermula Mac 2020, maksudnya dah hampir 2 tahun ya, betul. Projek ini dilaksanakan. Bagaimana mereka nak mengekalkan, bukan mudah nak kekalkan dalam masa 2 tahun, kecantikan, ada kekemasan. Mungkin ada tips-tips yang telah mereka kongsikan dengan Hani. So macam Adi cakap tadi, bukan mudah kita nak daripada yang kotor nak jadi bersih. Dan sebenarnya bila saya tanya sendiri, ada CCTV ke apa semua, dia orang kata tak ada. Dan sebarang kecurian, kalau boleh tengok di kawasan-kawasan lift ni, ada mungkin dekorasi-dekorasi palsu dan sebagainya. Tidak pernah ada kes kecurian langsung sejak 2 tahun yang lepas. Dan saya macam tertanya-tanya, macam kanak-kanak tak rasa ke nak conteng-conteng apa semua, tapi tak, sebab ketua blok ataupun penduduk JMB tersebut melakukan satu inisiatif yang saya rasa cukup bagus untuk mungkin orang lain untuk contohi, di mana jika mereka terlihat ataupun telah merakam orang yang membuang sampah atau bagaimana, mereka akan merakam dan blast di grup-grup WhatsApp bahawa penduduk-penduduk ni di tingkat-tingkat berapa ni mereka telah membuang sampah. Dan saya rasa itu merupakan satu pengajaran ataupun bukan nak mengaibkan, tapi itu adalah satu cara yang sangat-sangat relevan sekarang ini untuk mendidik masyarakat agar minda dia lebih terbuka semua. Ya, baik, mungkin secara ringkas, setelah laporan ni kira viral tular, apa respon yang Hani dapat? Selepas tular malam tu, esok pagi, alhamdulillah saya mendapat respon yang baguslah daripada penduduk, di mana pihak DBKL telah pun berhubung dengan pihak flat untuk datang melawat kawasan tersebut. Dan hari ini saja, Adi, sebenarnya pihak penduduk flat tidak menang tangan melayan wartawan-wartawan daripada media lain selepas Berita Ahli Jam menjadi media yang pertamalah membuat liputan disebut. Dan sebenarnya berdasarkan liputan tersebut, saya rasa ia dapat membuka mata semua masyarakat agar bahawa stigma flat kotor ni dapat dihapuskan ataupun dikikislah sedikit demi sedikit dengan adanya kemasyarakatan, kerjasama. Apabila kita mengutamakan kebersihan, tidak kira di mana kita berada, sama ada di kondo, di rumah teras dan sebagainya, kalau kita mengutamakan kebersihan dan kerjasama, insya-Allah kita kawasan kediaman kita akan turut menjadi contohlah. Ya, alhamdulillah, itu dia. Kalau mentaliti itu berubah, insya-Allah segalanya akan berubah, insya-Allah. Terima kasih Hani atas perkongsian bersama mengenai laporan flat seakan hotel, dan tahniah juga diucapkan kepada penduduk di Rumah Pangsa Kos Rendah Pandan Utama Kuala Lumpur. Insya-Allah semoga tempat-tempat lain juga akan mencontohi flat ini, insya-Allah. Baik, kita ke laporan seterusnya. Seramai 2,597,742 pengundi berdaftar menerusi daftar pemilih pilihan raya di PPR akan mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri PRN Johor bulan depan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam sidang medianya hari ini menetapkan 12 Mac sebagai tarikh PRN itu bagi mengisi kekosongan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Salih berkata PRN diadakan selepas pihaknya menerima pemakluman rasmi daripada Speaker DUN Suhaizan Kayat berhubung pembubaran DUN ke-14 pada 23 Januari lalu, yang dibuat selepas Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar
memperkenan pembubaran itu pada hari sebelumnya. Datuk Abdul Ghani berkata tempoh berkempen yang ditetapkan adalah selama 14 hari bermula selepas penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 11 Mac depan. Tarikh keluar writ 9 Februari 2022. Hari penamaan calon 26 Februari 2022. Hari mengundi awal 8 Mac 2022. Hari mengundi 12 Mac 2022. Berikutan PRN Johor juga, kami ada mendapatkan ulasan pakar kesihatan awam yang juga pakar epidemiologi Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Malaya Dr. Noran Nakia Hairi tentang kemungkinan ancaman atau risiko yang boleh terjadi ekoran penularan varian Omicron semasa PRN. Dan memetik komunikasinya bersama wartawan Syahirah Sukri sebentar tadi, Dr. Noran Nakiah mengesyorkan kempen secara bersemuka tidak dilaksanakan sepanjang musim pilihan raya itu. Saya harap penganjuran ceramah atau persyarahan ataupun kempen secara bersemuka tidak dibenarkan sebab ini akan menyebabkan crowding. Apabila satu kawasan itu sesak dan kemungkinan jangkitan, kemungkinan berlakunya jangkitan itu agak tinggi. Benda-benda lain yang boleh dilakukan untuk berkempen is also benda yang boleh dibuatlah seperti menggunakan apa yang ada lah, aplikasi social media for example ataupun menggunakan rangkaian televisyen akhbar tempatan untuk menyampaikan kempen. So these are the things yang boleh dilakukan. Berkempen melalui kenderaan kan yang dipasang dengan alat pembesar suara. Dalam pada itu, Dr. Noran Nakiah turut menjelaskan dalam konteks penularan COVID-19, masyarakat tidak boleh melihat angka kenaikan kes harian semata-mata. Sebaliknya, memandang juga indikator-indikator yang lain termasuk dalam menentukan prosedur operasi standard SOP bagi pelaksanaan pilihan raya bagi membolehkan amalan demokrasi itu dilaksanakan. Pada waktu ini adalah variant of concern yang kita namakan sebagai Omicron. Jadi dari data ataupun dari real world experience di negara-negara luar, kita dapati bahawa bagi Omicron ini keadaan COVID-19 ni boleh dikatakan agak kurang keperluan untuk kemasukan ke hospital dari segi keperluan ICU dan ventilator lah. Itu adalah satu pattern ataupun pola yang kita dah nampak lihat. Jadi salah satu indikatornya bukan setakat bilangan kes seharian yang kita dapat. Di pihak pengundi pula, beliau turut menyarankan mereka untuk kekal mengamalkan SOP asas termasuklah uji, lapor asing maklum dan dapatkan rawatan khususnya sebelum, semasa dan selepas PRN nanti. Sekembali nanti, tanah runtuh di Colombia ragut berbelas-belas nyawa. Bertemu kembali, Jabatan Agama Islam Perak JAIP memperkenalkan program masjid sebagai pusat informasi maya. Ia seiring dengan peranan masjid sebagai pusat aktiviti sosial umat Islam. Pengarah JAIPK Datuk Muhammad Yusof Hussein berkata program tersebut diwujudkan bagi memberi kemudahan kepada para jemaah dan ahli karyah mendapatkan perkhidmatan menggunakan komputer serta akses internet. Bila berlaku pandemik, okey, mungkin sekolah-sekolah ada buat seramai, tetapi bagaimana nak membantu dengan keadaan kekurangan yang ada? Sekolah tak buka. Sebagaimana anak-anak ni nak belajar? So kita menggunakan masjid sebagai salah satu nak membantu ahli karya. So ada anak-anak yang mungkin katakanlah ya, kat rumah dia tu ada peranti ni 1, 2 nak berkongsi. Masjid boleh buat. Masjid dengan dia boleh belajar kat situ, dia boleh solat, dia boleh apa di situ pun. So kita nak membantu ahli-ahli karya. So alhamdulillah.
Demikian dinyatakannya selepas majlis taklimat dan penyerahan sad komputer kepada wakil-wakil masjid di Masjid Sultan Idris Shah II di Ipoh. Jelasnya lagi, daripada 367,662 pelajar di Perak, 8.91% murid tidak memiliki peranti, 11.73% murid tidak mempunyai data internet dan 15.57% murid di kawasan kediaman mereka tiada liputan. Sebagai permulaan, inisiatif ini melibatkan 10 masjid serta 1 surau di Ipoh. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 14 terbunuh dalam tanah runtuh yang terjadi di tengah Colombia. Agensi Bencana Kebangsaan negara itu memberitahu sekurang-kurangnya 35 orang cedera dalam kejadian berkenaan. Tanah runtuh ini berlaku awal pagi Selasa. Ia berlaku susulan hujan lebat berterusan di Risalda, sebuah kawasan pertanian dan tanaman kopi. Pasukan penyelamat sehingga kini masih mencari mangsa yang hilang dan mungkin tertimbus di bawah timbunan tanah runtuh. Saksi mendakwa terdengar bunyi sangat kuat yang menakutkan sebelum melihat runtuhan berlaku hingga menghebab kediaman. Sekurang-kurangnya 5 rumah tertimbus. Susulan kejadian ini, pihak berkuasa segera memindahkan penduduk sekitar kerana hujan lebat dijangka menyebabkan limpahan air Sungai Otun sekaligus mendorong siri tanah runtuh berulang. Pihak berkuasa tempatan juga memaklumkan wujud ketidakstabilan pada tanah yang memungkinkan keadaan menjadi lebih buruk. Bertandinglah untuk rakyat dan negara agar sukan badminton negara terus cemerlang dan jalur gemilang serta lagu negaraku kembali berkumandang di pentas dunia. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Arif Masyahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.